Tak keluar. Tak apalah, tak ada logo pun ini. Boleh tak nah? Tak tubik pula logo. Tak di-set dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Kita bertemu sekali lagi pada pagi ini di page Quran Daily, Pertubuhan Quran Daily Malaysia PQDM, untuk menyambung bicara kita tentang jenis-jenis syirik akbar. Jenis-jenis syirik akbar. Kita dah nyatakan sebelum daripada ini apa itu syirik, yang kita biasanya terjemahkan sebagai mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga telah nyatakan bahawa syirik boleh berlaku apabila kita mempersembahkan ibadah kita yang merupakan milik mutlak Allah Subhanahu wa taala kepada selain dari Allah. Kita juga kemudian lepas daripada itu berbicara tentang jenis-jenis syirik, iaitulah istighatsah, minta bantuan dari selain Allah. Isti'anah, mohon permintaan kepada selain dari Allah. Nazar kepada selain dari Allah. Menyembelih kepada selain dari Allah. Semua itu bentuk-bentuk syirik yang besar, yang mana apabila seorang itu mempersembahkan atau melakukannya, maka dia boleh terkeluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita akan sambung lagi bicara kita tentang jenis-jenis syirik akbar, iaitulah pada persoalan yang ke-16. Pada persoalan yang ke-16. Soalannya, hal nalbisul khayta wal halaqati lishifa? Jawapan dia, la nalbisuhuma liqaulihi ta'ala wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Surah Al-An'am. Wa qawluhu ta'ala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam amma innaha la taziduka illa wahnan imbidha anka fa innaka law mitta ma aflahta abada. Rawahul Hakim wa sahhahahu wa wafaqahu adh-Dhahabi. Maksudnya, apakah boleh kita memakai benang dan gelang untuk penyembuhan? Ni ramai ni kalangan masyarakat kita pakai benang. Benang duduk mana? Duduk dekat leher, duduk dekat pergelangan tangan, duduk dekat dengan kaki. Buat gelang daripada benang. Tujuan apa? Untuk penyembuhan. Habis itu kalau orang beli pakai magnet tu lah, mana gelang magnet? Untuk melancarkan darah. Kalau dari sudut magnet melancarkan darah, itu bersebab yang zahir. Sesuatu yang memiliki sebab yang zahir tidak dianggap sebagai minta atau bergantung kepadanya secara ghaib. Maka dia jadi mengambil sebab atau mengambil ikhtiar. Kalau benda yang jelas memiliki sebab zahir memberikan kesembuhan,
Bagai contoh macam tadi, dia punya tu magnet tu dia boleh memecahkan molekul-molekul darah, jadi lebih lancar perjalanan darah tersebut. Penjelasannya zahir dari sudut sains. Jadi orang pakai gelang magnet mengharapkan kesembuhan, yang tu kita kata beza dengan orang yang ikat benang yang tak ada penjelasan sains, melainkan penjelasannya adalah bersifat mistik dan juga pergantungan kepada kuasa gaib. Ada beza tak dua tu? Ada. Jadi yang dimaksudkan gelang atau benang ni ialah sesuatu yang diambil tanpa sebab yang zahir, diikat pada tangan, diikat pada leher, diikat pada pinggang, diikat pada kaki. Boleh jadi dibacakan beberapa ayat Al-Quran ataupun beberapa jampi mentera, ataupun boleh jadi diikat dengan mentera tersebut. Ada kain yang digulung, ada kertas yang digulung bersama dengan tali tersebut dan dianggap sebagai tangkal. Jadi apakah boleh pakai pakaian ataupun benang atau gelang seperti itu untuk penyembuhan? Zaman dulu banyak tak zaman dulu? Banyak zaman dulu. Zaman lah pun ada lagi, tapi tidak sebanyak zaman dulu. Biasa zaman dulu budak-budak kalau cacing pun dia jumpa Tok Bama cacing. Tok Bama ada khas, Tok Bama cacing pun ikat benang tu letak kat tangan, ikat kat leher. Pakai gelang tu untuk rawat daripada cacing. Biasa baby, orang tua ada ke pakai gelang? Kadang-kadang ada. Kalau agama-agama lain termasuk juga. Orang Hindu kadang ikat gelang. Benang tu dianggap membawa tuah dan sebagainya. Jadi, apakah boleh kita memakai benang dan gelang untuk penyembuhan? Jawapannya tak boleh. Tak boleh pakai. Kenapa pula tak boleh pakai? Dia kata hukumnya syirik. Kok mana pula syiriknya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wa iyyamsaskallahu bidurrin, yang bunyi wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Sekiranya Allah dan apabila Allah menimpakan kemudaratan kepada kamu, tidak ada yang mampu menghilangkan kemudaratan tersebut kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang boleh menghilangkan kemudaratan tersebut kecuali Allah. Jadi Allah kata, yang menghilangkan mudarat ni siapa? Allah. Jadi bila seorang tu ikat benang dekat tangan, ikat benang dia beriktikad bahawa benang tersebut boleh menghilangkan kemudaratan daripada dia. Dan iktikad ini bukan benda secara sebab yang zahir, iktikad secara ghaib. Kalau kira benang tu ada khasiat ke apa? Dia rendam vitamin C dulu ke? Atau benang tu dia ada ion-ion positif ke? Tak ada, melainkan dia adalah ikat benang sebagai jampi mentera. Okey, kita pakai tak boleh. Kalau pakaikan kepada benda lain, contoh, pergi pakaikan pada benda lain. Ambil benang, ikat dekat pokok. Jadi penyakit-penyakit nak kena kat kita, biar kena dekat pokok tu. Ada ke gitu? Ada. Dia boleh pergi pindah ke orang, pindah ke tempat lain. Kalau Nabi SAW pindah ke Khaybar tu tak apalah, sebab Nabi SAW doa Nabi tu mukjizat ni tak. Dia pergi kat pokok-pokok keramat, dia ikat. Dia pergi kat tiang pagar kubur lah, dia ikat. Sama lah juga tu. Perkara-perkara itu dia buat melalui kepercayaannya secara ghaib. Jadi kita katakan dia telah mensyirikkan Allah pada sudut mana? Pada sudut menganggap
ada yang boleh menghilangkan kemudaratan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau benda tu bersebab, macam mana? Benda tu bersebab, kita tahu Allah Taala jadikan melalui sebab tu. Jadi sekarang ni kalau macam gelang magnet tu, kenapa dia tak jadi syirik? Sebab dia ada sebab yang zahir. Makan ubat, orang kata kan ubat pun jadi sembuh tu, sama je. Tak, ubat ada sebab yang zahir. Kajian mendapati bila tubuh kita bila makan macam ni ada reaksi tubuh. Vitamin ni kan gini, antibiotik ni macam ni. Ada sebab yang zahir. Dan kita kata Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan boleh jadi dengan wasilah, dengan ikhtiar kita begini dan begini. Adapun tali benang dia tidak zahir seperti mana ubat ataupun alat-alat rawatan yang lain. Jadi sebab tu hukumnya boleh jadi syirik kerana dia menyamai tangkal. Dan kenapa tidak boleh juga? Sebab Nabi SAW larang. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam menerusi sebagaimana riwayat Imam Al-Hakim yang disahihkannya dan telah disetujui oleh Az-Zahabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebenarnya gelang itu tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan. Lemparkanlah ia dari dirimu, kerana kalau engkau masih memakainya, kerana engkau meninggal dalam keadaan masih memakainya, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Kalau mati dalam keadaan pakai itu, kamu tak akan untung selama-lamanya. Berat tak? Mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau ada cincin ke, hak jenis keramat ni, kalau ada tangkai ke, ada panggil benda-benda yang pembawa tuah. Ada orang kadang-kadang dia ada cincin dia, cincin keramat. Dia tidak dalam bentuk gelang, dia dalam bentuk cincin. Sama aja hukum dia. Ada orang dalam bentuk keris, ada orang dalam bentuk apa? Cepat-cepat buang benda-benda macam ni kerana dia menambahkan kelemahan bagi kita. Lemah macam mana? Sebab kamu bergantung kepada sesuatu yang lemah. Kamu tinggalkan sesuatu yang maha kuat, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menambahkan melainkan kelemahan. Maknanya apa? Daripada bergantung kepada Allah yang maha agung, dia pergi bergantung kepada sesuatu yang tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Jadi dia tidak menambahkan melainkan kelemahan. So faham, tidak boleh pakai tali tu. Jangan belikan, jangan anak-anak kita pun jangan pakai. Alhamdulillah kita lah ni zaman moden dah, ubat-ubat pun dah dapat banyak dah. Ikhtiar kita tu makin nampak jelas. Cuma saya katakan kena hati-hati juga. Biarlah pergantungan kita yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh baca ruqyah, kita boleh baca doa, kita boleh baca zikir. Kita juga boleh makan ubat, kita boleh ikhtiar dengan cara macam-macam, berbekam. Kita boleh ikhtiar dengan al-fasdu, buang darah. Kita boleh berurut, kita boleh semua sebab-sebab zahir itu untuk rawatan boleh. Tapi kalau sebab yang secara batin macam ni, tak boleh. Tidak boleh. Baik. Soalan yang ke-17. Hal nu'alliqul kharazata wal wada'ata wa nahwaha. Apakah kita boleh menggantung kalung azimat dari permata atau rumah kerang atau sejenisnya? Permata ke, rumah kerang ke, apa ke? Kalau tiba-tiba kalungan bunga, sudah.
Tidak kerang, tak ada apa, tetapi orang pergi kalung bunga India. Pada dia ada kuasa pada kalung tersebut, lalu dia pakai kalung tersebut. Boleh ke tak boleh? Pakai dengan etikad dia. Kalau pemimpin pergi tu, dia pakai. Kalau pakai hiasan biasa, tak apa. Dia pakai kat kita bunga tu, bunga selamat datang, tak apa. Ataupun adalah kita pergi kat Hawaii ke mana, kalau pergi saya pun tak tahu ya ke tak ada kat Hawaii, contoh dah tu. Ada kerang-kerang kalungan tu, dia pun sambut kita pakai. Tak usah kata kerang, kita lah ni kadang-kadang kita pergi ke kampung orang asli. Orang asli pakaikan kita hak dengan kelapa tu, hak dia jalin dengan kelapa tu. Dia tu kalau kita pakai sebagai perhiasan tak apa. Tapi kalau dia ada i'tiqad bahawa perkara tersebut memberikan kebaikan kepada dia, ada kuasa yang boleh memberikan kesembuhan, murah rezeki dan sebagainya. Okey? Boleh ke tak? Ataupun dia boleh menghalang daripada penyakit-penyakit ain dan seumpama dengannya. Kalau gitu parut lah. Bukan parut sebab kita ni banyak berasimilasi dengan budaya orang bukan Islam. Jadi oleh kerana kita ni nak meraihkan semua, jadi kita pun terima tu sebagai budaya. Padahal budaya ni kita kena ada satu garis panduan yang jelas. Kalau adat semata-mata, yes, kita boleh guna, boleh ikut. Tapi kalau dia melibatkan akidah, sebagai contoh, kalau orang kita bui salib nak pakai ke tak? Tak pakai. Tapi ada orang, dia iktikad pada benda-benda keramat dia sama seperti iktikadnya Nasrani pada salib. Ada orang pergi pakai apa? Lambang macam kuil Sikh India. Pakai serban dia, pakai logo dia, pakai apa. Semua benda-benda macam tu. Mereka beriktikad lain daripada yang kita iktikad. Jadi sebab tu sebaiknya kita jangan pakai. Kalau para pemimpin tu tiba-tiba dia dipakaikan ke apa semua, dia kena jaga hati dia iktikad. Jangan sampai ada iktikad yang sedemikian. Sebaiknya dia tak pakai langsung. Okey? Pasal apa? Pasal itu adalah tanda-tanda ataupun perkara-perkara yang menjadi tanda syirik pada orang lain. Ni kita kerana nak meraihkan orang, kita pun pakai. Kena jagalah molek hati kita kalau kita tak tahu. Kalau benda tu makruf, jelas macam salib tadi. Orang kata apa salahnya, bukan apa pun, ada salib je. Tak, tapi kadang-kadang kerana makrufnya dia salib tu benda yang orang lain jadikan simbol syirik, maka kalau benda-benda gitu kita patut elak, kita patut jauh. Patut jauh. Pasal apa? Sebab dia membawa kepada kesyirikan. Kalau Sultan ada kematian, dia khaskan baju, pakai baju tu pakaian yang kita sebut dah sebab ni kepada berkabung. Berkabung tu adat yang kita panggil an-niyahah. Dia tak nama syirik, cuma dia tidak berasal daripada adat Islam, kita boleh panggil sebagai bid'ah lah. Tasyabbuh. Dan tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Dia tidak ada i'tiqad pakaian tu memberikan manfaat atau mudarat. Sekarang ni yang kita maksudkan di sini ialah pemakaian sesuatu yang ada i'tiqad benda tu memberikan manfaat atau menghilangkan mudarat. Dia bagi contoh di sini al-kharazah wal wada'ah. Terjemahannya kalung daripada permata ataupun kulit kerang. Okey? Ataupun
kulit kerang. Manik-manik dia panggil. Manik ke permata ataupun manik-manik. Manik-manik kerang atau sejenisnya. Tak kira lah sejenisnya tu apa dia. Boleh jadi dengan daun kelapa apa kita kata tadi tak? Lepas dia jalin, ni dianggap memberikan tuah. Kalau pakai ni kamu jadi bertuah. Kalau yang memakaikan tu dia percaya macam tu. Kitanya sekadar ni je lah kan, orang pakai kan kita sebagai tetamu kita ikut je. Kita tak adalah percaya apa-apa. Kalau macam tu Kita pakai tu, kalau kita pergi setengah-setengah contohnya budaya orang asli, dia pakaikan tu memberi tuah, blessing, kan? Kita pergi tu kita tak ada apa-apa ni, kita nak pakai sebagai hiasannya. Kita tu insya-Allah lah, mudah-mudahan tak ada apa-apa lah. Cuma macam tadi lah, kalau boleh kak kita elak lah. Kita tak ada keperluan nak pergi pakai ni, saja-saja pergi tak payahlah. Bahaya sebab tu saya kata tadi, kita banyak berasimilasi dengan budaya orang bukan Islam. Pergi majlis raya Cina pula, akak apa? Yisang. Akak Yisang. Lepas tu kadang-kadang adalah benda-benda yang mana mereka tu buat bukan kerana adat biasa dak. Dia buat tu adat, antara adat agama dia. Jadi kita nak jaga diri kita ni, jangan bagi satu tasyabuh dengan orang kafir. Yang kedua, jangan ada i'tiqad yang benda tu memberi manfaat ataupun mudarat. Kadang-kadang orang akad Isang tu dia kata apa? Simbol untuk murah rezeki. Ada benda-benda macam tu kita kena elak lah. Kita kena elak. Dia buat hak kita tak apa. Kita buat hak dia masalah. Sebab tu saya kata minggu lepas tu, yang birawati Irene, birawati Indonesia tu yang masuk Islam, dia kata antara dakwah mereka ialah pada hari raya orang Islam, orang Kristian ni pergi ucapkan selamat hari raya kepada kawan-kawan Islam dia, supaya nanti bila sampai hari Christmas, orang Islam pula ucap selamat Natal kepada dia. Jadi pada zahirnya orang kita bila sebut kemanusiaan, maknanya adil lah. Dia kata kita, kita pun kata ke dia. Itu dari sudut kemanusiaan. Tapi dari sudut akidah, dia kata kepada kita tak ada masalah. Tapi bila kita kata kepada dia, itu masalah, sebab agama kita adalah agama yang benar dan tidak membenarkan kita menyerupai orang-orang non-Muslim. Okay? Sebab tu kadang-kadang kita ni nak jaga kemanusiaan, tapi jaga agama lebih utama daripada jaga kemanusiaan. Okay? Kita hormat kepada para pemimpin kita, kita hormat pada guru-guru kita, kita hormat kepada, kita juga jaga kepada jiran tetangga. Tetapi agama dan kebenaran lebih kita sayang daripada yang lain. Agama yang sayang lebih kita sayang daripada yang lain. Baik. Kenapa tak boleh? Dalil dia yang sama sebelum daripada ni. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 17, wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Sekiranya atau apabila Allah menimpakan kemudaratan kepada kamu, maka tidak ada yang mampu menghilangkannya kecuali Allah. Jelas ayat tu. Allah Ta'ala kata, kalau Allah bagi kemudaratan, tak ada yang boleh angkat kemudaratan itu, nak hilangkan kemudaratan itu, melainkan Allah. Jadi, apa jalan dia? Berdoa, minta dengan Allah lah. Kalau kamu minta dari selain Allah, maka itu hak Allah. Jadi yang ni yang kita kata hak 2-3 minggu kita sebut berubat dengan sihir untuk lawan sihir ni.
Kalau benda tu Allah yang bagi mudarat, maka yang boleh mengangkat mudarat tu Allah lah jua. Yang diminta dengan selain Allah tu kenapa? Jadilah hukumnya syirik. Jadi kita tidak boleh menggantungkannya sebagai penangkal ain. Tak boleh. Berdasarkan firman Allah surah Al-An'am ayat 17 dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tamimah iaitu azimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah. Nabi kata gitu. Siapa yang gantung azimat, syirik. Tak kira di tubuh. Kalau di rumah ada ke azimat untuk gantung di rumah? Ada pergi kat pulau, pergi berdakwah. Dia baru bersalin. Dia gantung pokok, daun-daun pokok duri. Pondok dia tu lah. Ada juga sebab Zohir dia tu. Sebab dia kata hantu ni bila lalu kena duri tu dia sangkut situ lah. Jadi dia tak penjuru dia hantu. Dia percaya yang bila layan anak semua ni hantu mari kan. Jadi dia gantung. Saya tengok lah. Itu yang tu bila tengok kita tanya dia. Jadi dia gantung kayu rati-rati duri di penjuru rumah dia supaya setan tu, hantu tu terkena duri. Dia takut hantu ni takut kena duri. Gantung ikan puyuh belah Kedah. Ada duri juga ikan puyuh. Lepas bersalin. Musim salin lah, kau salin kan ada darah apa semua. Jadi ada juga Zohir dia tu saintifik ke tidak. Tapi kau kan sebab zahir dia tu adalah makna duri dia tu. Tapi duri dengan jin ni lain dia. Jadi sebab gitulah kalau boleh kat kita kata bila kita dah belajar bab-bab i'tiqad ni, akidah ni, lawan dia kat ayat Quran dia. Semalam saya tengok video, orang share banyak kan video semalam Syekh Abdul Wahid Salam Bali kan. Syekh Abdul Salam Wahid Bali tu. Yang dia rawat orang. Dia kata macam mana orang nak melindungi dia tanya apakah kebaikan zikir pagi petang ni. Dia pun jawab, aku nak bagi satu cerita contohlah. Dia kata satu hari aku ruqyah seorang wanita. Wanita ni datang dengan suami dia. Bagi ruqyah tu duk berbalah dengan jin. Suruh jin keluar, jin tak nak keluar. Dia kata kalau tak nak aku baca Quran sampai kamu terbakar. Dia baca sampai jin tu kata stop, berhenti. Dia kata boleh aku nak keluar dengan satu syarat. Aku keluar daripada tubuh dia ni, aku masuk dalam tubuh Syekh. Syekh kata okey, beres. Yang penting mu keluar. Syekh pun sama baca, dia pun cuk tak jadi Syekh. Aku tak boleh masuk dalam tubuhmu. Syekh kata kenapa pula tak boleh masuk? Dia kata, jin tu kata kalau aku masuk dalam tubuhmu, mu nak tak? Nanti kalau kamu pengsan, tak siapa dia nak rawatmu pula. Kalau perempuan ni pengsan, mu boleh rawat. Tapi kalau mu pengsan, siapa nak rawat? Saya kata beres. Jadi bila dia pun sambung baca tu, jin tu cuk, tak jadi. Dia kata apa? Sebab aku tak boleh masuk tubuhmu. Tidak ada satu pun jin boleh masuk dalam tubuhmu hari ni. Dia tanya sebab apa? Sebab kamu telah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Syekh kata benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kelebihan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa baca dia 100 kali, maka dia menjadi pendinding untuknya daripada syaitan. So agama kita nak ajar macam itulah.
Rasulullah SAW datang kepada kita nak ajar benda macam tu lah. Bahawa kita berlindung dengan Allah. So kalau duk berlindung dengan ranting pokok, duk berlindung dengan ikan puyuh, duk berlindung daripada benda selain dari Allah, tu semua tu tak ada manfaat langsung. Dan inilah sebab kita larang untuk kita berjuang dan kita berdakwah manusia ni meninggalkan kesyirikan. Zaman lah ni ada lagi advance, tak guna dah apa dua rating berduri, tak guna dah ikan puyuh, dia guna apa? Lakaran capal Nabi. Isu yang sama dah, isu sama, yang berubah apa? Yang berubah rupa je. Yang berubah rupa, dia kata lain, waktu ikan puyuh ni lakaran capal Nabi. Kalau capal betul, kita tak kisah. Sekarang ni lakaran. Tak tahu benar, tak tahu salah. Kemudian lakaran tu mana boleh bagi manfaat dan mudarat? Yang boleh memberi manfaat dan mudarat ni Allah aja. Jadi kadang-kadang syaitan dia tipu dengan rupa. Berhala. Zaman dulu berhala ni dia anggap syirik. Siapa sembah patung, syirik. Tapi lah ni tak payah buat patung. Orang mati tu dalam kubur dia tak payah buat patung. Tapi sembah juga. Zaman Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh dulu, dia bila orang mati dia buat patung. Jadi dia sembah patung sebagai tanda orang mati. Zaman kita ni lagi berat. Tak payah buat patung. Pakai sembah dalam kubur terus. Pergi kat kubur, sujud kepada ahli kubur. Isunya apa? Isunya syirik kepada Allah. Jadi sebab itu kita katakan, kita ni dalam beriktikad, akidah yang memberi manfaat, yang memberi mudarat, yang memberi rezeki, yang memberi sakit, yang memberi sembuh, yang memanjangkan umur, yang menghidupkan, yang mematikan, semuanya hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab benda-benda ni lah kita kata ambillah akidahmu dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, sebab dia melibatkan akidah. Tuan-tuan, tak sembuh pun tak apa, tapi jangan sampai akidah dia tu terbatal. Ni bahaya, isu akidah ni bahaya. Kita akan sebut lah kenapa kita sangat mengajak masyarakat meninggalkan syirik. Okay? Kita baca dulu. Ma hukmul al-amali bil qawanin al-mukhalifati lil Islam. Apakah hukum mengamalkan undang-undang yang menyelisihi Islam? Al-amalu bil qawanin al-mukhalafati lil Islam kufrun idza ajazaha aw i'taqada salahiyataha. Mengamalkan undang-undang yang menyelisihi Islam adalah kekufuran apabila dia membolehkannya atau meyakini kebaikannya. Kalau kita tiba-tiba kita duduk dalam negara yang minoriti Islam, ataupun kita duduk terikat dengan perlembagaan orang-orang penjajah dulu, sebelum kita boleh ubah lagi. So kita katakan bahawa dalam hati kita tunduk kepada undang-undang yang ada, tapi kita tak redha. Yang kita redha adalah undang-undang Islam. Adalah undang-undang Islam. Yang bertentangan lah. Yang tak bertentangan tu alhamdulillah lah, kalau tiba-tiba undang-undang yang ada sama seperti undang-undang agama. Yang bertentangan dengan undang-undang agama, kita kata kita tak redha, melainkan undang-undang agama Islam. Kalau tempat kita ni terikat dengan perlembagaan. Bukan kita tak boleh nak buat undang-undang Islam, tapi kita terikat. So kita katakan kita redha hanya kepada undang-undang Islam. Adapun perlembagaan ni kita patuh kerana apa? Kerana inilah yang mengikat kemerdekaan negara kita. Sehingga ada orang yang boleh memperjuangkan agama atas nama undang-undang agama yang benar, di atas tauhid yang benar. Yang tu kita tunggulah masa tu akan datang. Wallahu ta'ala alam bila. Okey? Kenapa kata tak boleh? Kenapa mesti redha tak redha begitu?
Kerana Allah Ta'ala yang sebut. Kita ni nak jaga agama je. Bukan kita nak hukum sangat orang jahat tu. Nah, kita nak jaga agama yang ada dalam hati kita ni. Allah Ta'ala kata, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Tapi kita tidaklah menghukum pemerintah yang hari ni kafir. Tak. Itu semua bergantung kepada kemampuan dan kekuasaan yang ada. Dan ini semua menghukum ni, kafir mengkafir ni bukan kerja kita sebagai orang awam. Dia adalah pekerjaan para ulama dan para pemerintah. Para ulama dan para pemerintah. Jadi dalam hati kita ni mesti senantiasa ada cita-cita nak kepada undang-undang agama Allah. Okey. Kadang-kadang tak semesti sampai undang-undang peringkat jenayah. Undang-undang hukum jual beli pun ia juga. Undang-undang hukum faraid pun ia juga. Saya kadang-kadang buat hukum ni kan, orang mari ngeping takaful ke dia panggil apa? Insurans kematian ke dia panggil apa? Bukan khairat. Takaful kan? Kalau mati nanti begini. Kalau mati ni dapat kat isteri. Okey, tak dapat kat isteri sepenuhnya, dapat ke adik-beradik gitu, gini. So ada pihak lain yang dapat, tidak 100% bini dan anak-anak kita. Jadi cara mana kita nak buat? Cara dia kita hibahkan siap-siap. Saya bukan menentangkan hibah tersebut, tapi cara ngepeng tu seolah-olah hukum faraid ni hukum yang zalim. Ramai ada orang ngepeng lagu tu. Kita tanya, kenapa kamu tak setuju tak kepada faraid? Bukan faraid bagus ke? Faraid itu kan hukum Allah. Ada lah dia kata nanti kesian gini. Kesian cakap soal kesian, nak bantu ada portion, nak allocate bajet dan sebagainya. Jangan sampai lepas kita ngepek, nanti kalau mati gimana hukum faraid? Gini. Jadi susah nak kena bagi dengan orang lain dan sebagainya. Seolah-olah hukum faraid itu adalah hukum yang zalim. Bahaya tu ngepek lagu tu. Nah, kita pula ajak orang lari daripada hukum agama. Saya ingat dalam bab gini kan, mak ayah nak bagi harta dan sebagainya. Saya ayat kaya saya. Saya kata, kalau nak bagi pun Imam Ahmad bin Hanbal kata, kalau nak bagi masa hidup pun, bagilah ikut hukum faraid. Sebab apa? Sebab itulah yang paling adil. Mustahil Allah bagi dengan yang tak paling adil. Kalau kamu lari daripada hukum tu, kamu tidak akan lebih adil daripada pembahagian Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu faraid lah yang paling pertama akan ditinggalkan oleh manusia. Jadi orang tak setuju dengan hukum Allah. Apa hukum dia? Syirik. Okey? Hukum syirik. Jadi kalau nak bagi allocate, nak bagi hadiah, hibah dan sebagainya, kita tak menentang. Boleh bagi hibah, tak ada masalah. Bagilah hibah. Tapi jangan sampai menampakkan betapa kita nak hibah ni sebab nak lari daripada faraid. Tak nak begitu. Sebab apa? Kita bimbang dalam hati kita ni rasa faraid tu zalim. Rasa hukum Allah ni tak sesuai. Rasa hukum Allah ni tidak menepati, tidak adil dan seumpama dengannya. Maka itu boleh membahayakan akidah kita. Itu boleh membahayakan akidah kita. So hukum mana-mana hukum Allah, hukum jenayah, hukum jual beli, hukum kekeluargaan, hukum apa pun, hukum Allah ni dialah yang paling terbaik dan paling sempurna kerana dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Okey? Kerana dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah yang bagi tiba-tiba tak adil. Saya kadang-kadang jumpa tak ada juga orang ngeping gitu kan. Kita puskat dia tu. Jangan kata gitu. Kalau
Saya siapa berkat, kalau nak wasiat pun, wasiatkan anak, kalau boleh ibu bapa ni, nanti kalau ayah tak ada nanti, bagilah hukum secara faraid. Pasal apa? Kita nak endorse hukum Allah. Ni kita lagi. Kalau mu ayah kita pesan lagu tu, agak-agak anak-anak ikut ke tak lagu tu? Dia ayah kita wasiat dulu nak suruh ikut faraid. Dia orang tanya pula, ni lagu mana ni? Bagi jabat tanah ni, hukum tanah ni. Nak ikut faraid ke nak buat lagu mana? Dia bagi option. Ikut faraid ke nak bagi macam mana? Boleh kata, kami tak nak ikut faraid, kami nak bagi macam ni. Ada tak kes gitu berlaku? Ada. Kadang contoh adik-beradik kan. Lelaki murah, patut lelaki dapat double. Kan 2 kali. 2 kali lebih. Kita rasa bagi sama lah, buat sama je. Jadi sebab tu saya kadang-kadang dalam bab ni, kalau nak bagi sama, biar tahu hak dia dulu. Faraidnya macam ni. Saya terima bahagian saya, tapi sebenarnya saya tak nak. Saya nak bagi bahagian saya ni kepada adik saya belakang. Ambillah ke dia belakang. Saya tak perlu dah kepada. Tapi kurang-kurang, portion tu kita tahu berapa kita akan dapat. Faraidnya berapa kita dapat dulu, kemudian kita bagi kemudian. Biar kita terima dulu jadi hak kita, kemudian kita bagilah kepada adik kita. Okey, ni bagi semua ni ikut faraidnya begini. Okey. Kita semua setuju, ini bahagian kita, tapi dalam masa yang sama juga, lepas kita dapat ni, kita setuju pula untuk ambil, bagilah kepada adik kita ni. Lagu mana? Gitu. Supaya tak nampaknya faraid itu adalah hukum yang tak betul. Macam tu kat Negeri Sembilan. Dia ikut hukum Adat pepatih. Dia tak ikut langsung Dia tanya dulu kau lagu mana? Saya pun tak pasti. Takut dia jabat tanah. Ni hukum pepatih ke, nak adat pepatih ke, nak hukum faraid? Saya tak tahu. Tapi zahirnya dalam ayat Quran ni, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ni mengikut hukum dia. Ini semua soal agama, i'tiqad kita. Okey? Adat pepatih tu memang menyalahilah kalau kita kata. Menyalahilah panduan Al-Quran dan juga hadis. Kalau tidak kerana benda tu besar, mustahil Allah turunkan hukum pembahagian tu portion. Allah Ta'ala bagi ambil daripada harta kita 2.5% untuk zakat. 97.5%. Kamu gunalah cara mana nak guna waktu kita hidup. Tapi waktu kita mati, Allah Ta'ala letak portion ni 1/2, ni 1/4, ni 1/8. Pasal apa? Sebab Allah nak jaga kita. Itu i'tiqad kita, kena lagu tu lah. Jadi jangan sampai kita beriktikad hukum Allah ni tak betul, dan ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Yang tu termasuk dalam bab akidah. Termasuk dalam bab akidah. Macam hibah tu Ustaz, kalau dari segi rekod ni, okey lah. Boleh, tak ada masalah. Dari segi teknikalnya betul. Betul dari sudut i'tiqad dia. Jadi hibah ni dari sudut teknikal betul, memang boleh hibah, tak ada masalah. Tapi kalau i'tiqad kita nak hibah tu sebab nak lari daripada faraid, ada isu lah di situ. Kalau kita bagi anak ni sebab apa? Sebab dia susah nak bagi bantu dia. Ni anak kita ni gini. Sebab dia ada anak ramai, kita nak bagi hibah dia kat dia sini. Kita nak bagi. Anak kita ni mungkin anak dia seorang, 2 orang. Orang ni dia anak 8. Aku nak bagi hibah kat dia lebih. Bagi. Tapi pada saya jangan sampai kita lari hukum faraid. Nak bagi hibah, biar tinggal portion untuk kita ni laksanakan hukum Allah. Lepas abah mati nanti, hak portion ni faraidkan. Pasal apa? Abah nak harta ni berlaku padanya hukum Allah. Gitu. Berlaku padanya hukum Allah. Kita ni nak laksana hukum Allah. Kalau boleh kita nak, walaupun harta kita ni banyak pergi ke lain, tapi
tinggal ada portion RM1,000 je. RM1,000 kurang-kurangnya Allah Ta'ala tanya kita, faraid dulu mu buat ke tak? Buat juga, hak bagi RM1,000 ni. Hak lain aku hibah belaka dah. Contoh kita kata, supaya apa? Supaya kita beramal dengan hukum Allah. Dia dalam masyarakat ni kadang yang kalau dia mati, apa tu, sebagai besar ke pergi kepada pak saudara dia ke misalnya. Pak saudara dia ni tak baik dengan dia. Balak kata-kata balak. Tapi harta nanti katalah anak-anak perempuan kan dapat sikit kan. Lain tapak ke dia. Kepak darah dia. Jadi itu yang dia geram kan dah. Heboh kan. Bagi belaka. Bagi awal-awal. Dalam kita kata kalau nak bagi hibah tu dari sudut agama membenarkan kita boleh hibah harta kita. Hibah memang boleh. Tapi tinggallah portion tu untuk faraid. Pada saya. Kalau nak tinggal banyak mana tu terpulang. Tapi sekurang-kurangnya bila kita mati, hukum Allah tu berjalan atas harta kita. Jangan tiba-tiba buka fail, semua harta dia diserahkan kepada hibah kepada fulan bin fulan, tak ada langsung berlaku hukum faraid. Yang tu rasa tak kenal mana kita lah jenis lagu tu. Sebab Allah tu tahu belaka. Jadi sebab apa Allah membenarkan hibah? Ada sebab. Kalau tidak, tak ada orang lagi daripada hukum faraid tu. Jadi hukum hibah pun betul, hukum faraid pun betul. Adalah situasi dan keadaan dia. Jadi kalau kita perlu kepada hibah, hibahkan. Tapi jangan sampai lari daripada hukum Allah. Yang ramai orang tak tahu kan. Macam yang orang lelaki ni dia dapat lebih sebab tanggungjawab. Keluarga. Ada apa? Adik-beradik atau yang ibu tunggal gantung atas dia kan. Jadi yang tu yang ramai tak tahu. Jadi dia seronok dapat dapat banyak tapi dia tak jalankan tanggungjawab dia. Yalah zaman kita lah ni sebab perempuan pun bila dah masing-masing ada kerjaya, dah pegang harta dan sebagainya, orang lelaki pun dia dianggap seperti sama aja. Orang lelaki ni dia ada peluang untuk tak laksana tanggungjawab dia lah. Bila tak apalah muka dia pada harta dah. Padahal kalau ikut asalnya wanita ni dia dijaga oleh para suami, para lelaki lah. Sebab tu dia panggil asabah. Asabah ni orang lelaki, asabah ni. Pasal mereka ni sifat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki ni penjaga wanita. Sama ada dia ayah, dia jaga anak dia. Dia abang, jaga adik dia. Dia suami, jaga isteri dia. Dia pak saudara, jaga anak saudara dia. Dia apa tu, hatta hak jauh-jauh pun kalau dia lelaki dia akan jaga. Sifat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Tapi di akhir zaman ni tak jadi lagu tu. Itu yang orang tak berapa minat ke faraid mana tu. Jadi faraid tu satu sudut saja. Tapi sebenarnya semua hukum Allah ni kita mesti redha padanya, dan kita tidak redha agama ataupun undang-undang lain daripada hukum Allah dianggap lebih baik daripadanya. Okey? Ayat apa tu Ustaz? Surah Al-Maidah ayat 44. Mana? Apabila Allah menetapkan satu hukum, maka tidak ada pilihan. Surah Al-Ahzab. Nombor ayat sekejap. Ya, nombor ayat tak ingat sama. Dalam juzuk yang ke-21. Kalau kita nak tunjuk di telefon kita, boleh saya cari kat telefon budak ayat. Juzuk yang ke-22. Okey ni. Ayat 36. Surah Al-Ahzab ayat 36. Ada dekat skrin kita tu.
Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Surah Al-Ahzab ayat 36. Surah Al-Ahzab ni surah nombor 33 ayat 36. Maksud dia apa? Kita tengok maksud dia. Dan tidaklah harus bagi orang yang beriman, lelaki ataupun perempuan. Okey, lelaki ataupun perempuan. Apabila Allah dan Rasul, dia buat apa? Muka surat 423. Atas sekali. Dan tidaklah harus bagi orang yang beriman, lelaki ataupun perempuan, apabila Allah dan Rasul menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, tidaklah harus bagi mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Jadi Allah dan Rasul kata macam ni, dia kata tak apalah, hak bahagian ni aku ada hukum aku dah. Hak bahagian ni aku punya kira-kira dah. Hak Allah tu biar ada tepi dulu. Hak ni aku ni ada. Tidak harus bagi seorang mukmin dan mukminah, yakni mukmin lelaki dan perempuan, apabila Allah menetapkan satu keputusan mengenai sesuatu perkara, tidaklah harus mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. Ini hukum Allah. Jadi semua ni melibatkan hukum jenayah, hukum jual beli, hukum nikah kahwin, hukum apa tadi kita sebut, faraid, hukum, semua bentuk hukum Allah ni, dialah yang terbaik. Kita tak mampu buat, itu nombor dua. Iktiqad kita mesti jelas. Dia yang terbaik, cuma aku duduk di negara yang bukan Islam, aku tak mampu. Ataupun aku duduk dalam sebuah negara yang mana pada hari ini setelah kita dijajah dulu, kita terpaksa ikut undang-undang ni. Maknanya dalam keterpaksaan. Tapi dalam hati kita, undang-undang yang paling utama yang kita redha ialah undang-undang Allah. Itu kena jaga iktiqad. Okey? Hak tak mampu buat tu nombor dua. Okey, hak tak mampu tu nombor dua. Tapi yang pertama, jangan sampai ada iktiqad dia lebih baik daripada hukum Allah. Baik. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. Ataupun masih lagi berbaki tadi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan selama para pemimpin mereka, yakni kaum muslimin, selama para pemimpin kaum muslimin tidak berhukum dengan kitab Allah dan tidak memilih apa yang Allah turunkan, kecuali Allah akan jadikan permusuhan di antara mereka. Allah jadikan permusuhan di antara mereka. Baik, kita pergi kepada soalan yang ke-19. Kaifa naruddu su'ala syaitan man khalaqallah? Man khalaqallah? Al-jawab. Idza waswasa asy-syaitanu li ahadikum hadha as-su'al falyasta'idz billah. Qala Allah Ta'ala: wa imma yanzaghannaka minasy-syaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim.
wa 'allamana ar-rasulu an narudda kaida asy-syaitani wa naqul amantu billahi wa rasulih Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad thumma yatful an yasarihi thalathan wal yasta'idh minasy syaitan wal yantahi fa inna dhalika yudhhibu al ahaditsu sahihah al waridah fil Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abi Dawud fa inna dhalika yudhhibu anhu. Baik, hadhihi khulasatul ahadits sahihah al-waridah fil Bukhari wa Muslim. Soalan yang ke-19, bagaimana cara kita menangkal, membantah pertanyaan syaitan, siapa yang ciptakan Allah? Soalan ni pernah tak kita dengar orang tanya? Hatta pernah tak dia datang dalam hati kita? Okey. Soalan ni pertama, soalan yang tak patut tanya. Dari sudut kaedah tu tak betul. Kalau Dr. Zakir Naik bagi contoh, John masuk hospital. Dia bersalin. Anak dia lelaki ke perempuan? Soalan dia, lelaki ke perempuan anak dia? Apa jawapan? Jawapan dia, tidak lelaki, tidak perempuan. Pasal apa? Soalan tu salah dah. John mana boleh bersalin? Sebab John tu lelaki. Jadi kalau tanya anak dia ni lelaki ke perempuan, jawapan dia, soalan tu salah dah. Tak valid soalan. Sama juga dengan soalan, siapa cipta Allah? Soalan tu tak valid. Sebab kalau soalan tu valid, nescaya akan wujud tasalsul yang mustahil. Apa maksud tasalsul mustahil? Tasalsul mustahil ni maknanya satu domino efek yang akan mustahil. Kalau mana siapa cipta Allah, ada pencipta dia, maka pencipta ni kita tanya pula, siapa cipta dia? Ada pencipta dia. Siapa cipta dia? Ada pencipta dia. Siapa cipta dia? Dia tak akan selesai sampai kita sampai ke ultimate akhir sekali, bahawa yang mencipta segala sesuatu ni tidak dicipta. Itulah namanya Tuhan. Yang layak jadi Tuhan ialah orang yang berakhir soalan tu padanya. Itu dia Tuhan. Selama soalan tu valid, dia bukan Tuhan. Kalau kita tanya soalan, dia ni ada tak cipta dia? Ada. Kalau ada pencipta, makna pencipta dia lebih hebat daripada dia. Dia tak layak jadi Tuhan. Kalau dia nak jadi Tuhan, dia mesti tidak dicipta. Sebab itulah level Tuhan. Kalau level Tuhan tu dicipta, maka dia akan wujud tasalsul mustahil tadi yang kita sebut. Tasalsul tu kelaziman yang mustahil. Maknanya setiap kali ada Tuhan, siapa cipta dia ada lagi. Siapa cipta dia ada lagi. Siapa macam jek semut, siapa sakit naik atas. Tak habis-habis. Ni siapa cipta dia naik atas. Siapa cipta dia naik atas. Siapa cipta dia naik atas. Naik. Sampai bila nak habis ni? Tak habis sampai bila-bila. Dia kena berhenti pada satu entiti, yang mana entiti tu bila tidak ada yang menciptakan dia, dialah Tuhan. Pada kita orang Islam, entiti tu siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syaitan ni dia punya tipu manusia. Dia akan datang dalam hati manusia, dia tanya soalan ni. Dan Nabi SAW bagi tahu ini antara jebakan, perangkap syaitan dalam hati manusia. Dia datang, dia tanya, man khalaqallah? Siapa yang cipta Allah? Okey. Sebab Allah menyelisih semua kaedah. Sekalian makhluk ni, kaedah dia ada pencipta. Yang kaedah tak ada pencipta ni satu ni dia, Allah. Tapi syaitan menampakkan Allah pun valid untuk ditanya, siapa cipta Allah? Jadi bila datang persoalan ini, macam mana kita nak buat?
agama kita ajar tak kita nak buat macam mana soalan ni? Jawapannya ada dalam agama. Sebab apa? Sebab ini i'tiqad. Mustahil Allah tak ajar kepada kita sesuatu yang menjaga benda yang paling berharga dalam hidup kita, iaitu agama. Mustahil. Mustahil Allah tak ajar kepada kita untuk jaga sesuatu yang paling berharga. Nabi ajar kita masuk tandas kaki kiri, Nabi ajar kita cara istinja, Nabi ajar cara makan dengan tangan kanan, Nabi ajar selepas bersin nguak tutup mulut, bersin pun tutup mulut, selepas bersin sebut alhamdulillah. Nabi ajar kalau demam panas kena guna air sejuk. Nabi ajar kesihatan, Nabi ajar. Jual beli Nabi ajar, masuk tandas Nabi ajar, hatta nak duduk cangkung kau waktu buang air Nabi ajar juga. Tiba-tiba soal agama yang menjadi tunjang urusan manusia Nabi tak ajar? Mustahil. Jadi soalan ni ada tak dalam agama? Nabi pesan kepada kita? Jawapannya ada. Jawapan dia, jika syaitan membisikkan pertanyaan ini kepada salah seorang dari kalian, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah. Apa maksud berlindung kepada Allah? Sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Falyasta'iz billah, sebut a'udzubillah. A'udzubillah tu makna dia berlindung dengan Allah. Bila tiba-tiba datang soalan tu kepada dia, mula-mula kena kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya surah Al-Fussilat ayat 36, dan jika syaitan mengganggumu dengan sesuatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah pesan kalau datang soalan tu kat kita ataupun mana-mana perangkap syaitan, bisikan-bisikan yang membawa kepada kesyirikan, terus buat a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dan Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita untuk menangkal tipu daya syaitan dengan cara kita katakan, aku beriman kepada Allah dan Rasul. Nabi kata, qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Amantu billahi wa rusuli. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahu ahad. Allah ni satu. Allahu samad. Allah ni tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak cukup dengan tu, Nabi kata ludah di sebelah kiri sebanyak 3 kali. Ludah ludah 3 kali. Tak keluar air liur pun tak apa. Ludah ni tak semestinya syarat keluar air liur. Buat tanda ludah 3 kali sebelah kiri, berlindung dengan Allah daripada syaitan, dan berhenti tanya soalan tu. Waliyantahi, jangan tanya lagi, abaikan dia. Jangan duk layan. Duk layan tu ya, lama-lama dia jadi ateis. Dia tak percaya kepada kewujudan Tuhan. Maka sesungguhnya cara yang demikian itu dapat menepisnya. Cara yang demikian apa dia? Kata amantu billahi wa rusulih, kemudian ludah sebanyak 3 kali di sebelah kiri, okey, dan dia berlindung dengan Allah daripada syaitan, kemudian berhenti. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, dah. Cukup. Jangan tanya lagi. Okey. Kalau datang soalan tu kali kedua, buat lagu tu, dah cukup. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Okey. Dia datang lagi tanya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Buang. Pasal apa? Pasal soalan tu tak boleh nak jawab, tak boleh nak tanya pun. Soalan tu tak valid. Macam kita kata tadi, kemuncak kepada penciptaan ni mesti Tuhan.
satu-satunya yang lain daripada sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiba-tiba Tuhan tu ada lagi pencipta, dia akan jadi tasalsul, kelaziman yang mustahil. Nescaya hak cipta dia lah Tuhan. Pas Tuhan tu cipta dia lah Tuhan. Cipta dia lah. Jek semua siapa sakit naik atas. Okey? Jadi ini soal akidah. Jadi soal akidah. Maknanya Nabi ni sampai tahap tu Nabi jaga kita. Ya. Ini soalan ini kalau syaitan jin kan, dia membisikkan kepada kita. Siapa yang cipta Allah. Tapi kalau syaitan manusia yang datang bertanya dengan kita. Menarik soalan Bapak. Terima kasih. Jadi ini adalah untuk syaitan jin. Kalau syaitan manusia tiba-tiba kita geludah atas muka dia 3 kali. Oh, perang besar lepas pada tu. Soalannya untuk syaitan jin. Syaitan manusia, pertama jangan layan. Kalau kita mampu untuk jawab, tak mampu untuk jawab, jangan layan. Kamu kita tanya orang lain lah. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita kadang kata gitu. Jangan layan soalan dia. Pasal apa? Soalan-soalan macam ni kadang-kadang bersamanya ada perangkap syaitan. Sebab tu orang kita ni jangan suka sangat berdebat soal ketuhanan ni. Bukan senang. Ada dan bukan sedikit orang yang tertipu dengan sebab debat. Dia konon-kononnya nak mengajak orang ajaran sesat tu jadi kembali kepada jalan yang benar, tiba-tiba akhirnya dia yang terheret sama. Bukan sedikit. Sehingga zaman dulu-dulu pun yang Jaham bin Safwan, kaum Khawarij, Murji'ah, sebagainya ni kadang-kadang mereka asal daripada orang soleh. Tapi kerana terlibat dengan ilmu kalam, ilmu mantik ni, semua soalan dia layan berlaku. Akhir sekali membawa kepada kekufuran dengan pemikiran mereka. Sebab tu kita kata, pertama kalau bersyaitan jin, ludah berhenti. Syaitan manusia, jangan layan. Jangan layan. Kemudian kita pergi ludah syaitan hak jin tu lah. Tu 3 kali tu. Ludah atas muka kawan tu, cari balah pula tu. Tapi kalau mampu ludah atas muka dia, ludah lah. Sebab apa? Sebab soalan tu soalan yang tak patut ditanya. Yang ketiga, kalau ada kemampuan lagi, jelaskan kepada manusia macam saya sebut tadi. Kalau kita kata dengan contoh soalan tu tak valid, macam Dr. Zakir Naik kata, John beranak di hospital. Soalan dia, anak John laki ke perempuan? Jawapan dia, soalan tu tak valid sebab John tak boleh beranak. Jadi kalau kita tanya siapa cipta Allah, soalan tu tak valid sebab Allah tidak diciptakan. Okay. Kalau dia kata mana boleh? Kalau dia kata mana boleh, sebab kamu berhukum akal dengan kaedah manusia. Sedang Tuhan tak sama dengan manusia. Semua yang ada pada Tuhan tak sama dengan makhluk. Jadi kita tak boleh nak bawa pemikiran kita untuk kita letakkan Tuhan pada hukum kita, tak. Tuhan hukum dia berbeza dengan makhluk. Jadi dia tidak diciptakan. Sebab dia dah ada ultimate power yang terakhir, yang kembali kepadanya sekalian makhluk. Baik. Soalan yang seterusnya, ma darara syirkil akbar. Apakah kemudaratan syirik akbar? Yang ni sebab tu. Yang ni kita nak bahas. Kenapa kita ni lawan sangat syirik ni? Siapa pikat orang marah, kau capal pun kita kata, kita mau benci. Kita sangat benci kepada kesyirikan ni sebab apa? Okay? Orang kata capal je Ustaz, bukan benda apa pun, capal je. Isu dia bukan capal, isu dia syirik. Kenapa kita sangat benci kepada syirik? Capal tu salah satu daripada simbol syirik. Dia boleh berlaku dengan kubur, dia boleh berlaku, macam kita sebut, dia boleh berlaku dengan seekor lalat. Jadi kenapa kita sangat membenci syirik?
menentang kesyirikan kerana dia sangat mudarat. Apakah kemudaratan syirik akbar? Okey, soalan dia. Apa bahayanya syirik akbar? Jawapan yang ke-20. Syirik akbar akan menyebabkan kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah, Allah haramkan syurga baginya dan tempat dia adalah di neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Jadi sebab tu kita sangat benci kepada syirik dan kita berlindung dengan Allah daripada kesyirikan. Sebab kemudaratan syirik ni yang paling besar daripada segala macam dosa. Apa dia? Kekal di dalam neraka, tidak akan keluar buat selama-lamanya. Haram dia masuk syurga. Haram untuk dia masuk syurga. Maknanya kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Kalau dia ngucap ustaz, kalau dia ngucap sekalipun, tiba-tiba dia buat dosa syirik, tetap saja syirik ni membatalkan syahadah dia. Okey? Melainkan dia tinggalkan syirik, lepas tu dia mengucap, itu betul. Sebab apa orang kafir dulu dia tak nak terima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab mereka faham Nabi bila sebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kalimah ilah satu tu telah memberi kefahaman kepada mereka, mereka mesti tinggalkan semua sembahan selain dari Allah. Kalau pesen kita ingat macam la ilaha illallah tu sekadar ucapan, kita nak memvalidkan kita ni sebagai seorang Muslim. Nah, lepas tu amalan kita buat ala lagu mana, selama kita ngucap dah, kita Islam lah. Kalau begitu mudahnya masuk Islam dan tidak terbatal dengan apa jua amalan, nescaya Abu Jahal, apa siapa nak perikat nak mati, tak ucap la ilaha illallah. Kenapa sampai Abu Talib yang sayang sungguh pada Nabi tu sampai mati tak ucap la ilaha illallah? Demikian simpelnya perkataan tersebut. Tak, kerana mereka tahu yang Nabi SAW ajak bukan sekadar sebut. Yang ajakan Nabi SAW ni, bila sebut la ilaha illallah, bersama ucapan tu kena tinggal semua sembahan selain dari Allah. Itulah namanya tauhid, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Jadi sesiapa yang berbuat syirik, walaupun dia mengucap la ilaha illallah, maka syirik tadi membatalkan syahadah dia. Dia mengucap la ilaha illallah, tiba-tiba dia buat salah satu daripada yang kita dah sebut tadi. Dia bernazar kepada selain Allah, dia sembah binatang kepada selain Allah, dia buat apa lagi? Dia buat semua ataupun salah satu daripada asbab syirik tadi, maka syahadah dia boleh terbatal. Bila syahadah dia boleh terbatal, dia tidak akan masuk syurga selama-lamanya. Berdasarkan dalil Allah Ta'ala sebut ni, ayat Quran, Allah kata, siapa yang buat syirik, aku haramkan dia masuk syurga. Dan sebab tu kita sangat memerangi syirik. Bila kita tengok orang guna lambang capal tu siapa pekat, Allahu Akbar. Naik atas siling siapa? Di bawah naungan capal. Kawan saya tulis. Di bawah naungan capal. Dahsyat. Dia boleh sampai ke tahap benda tu macam tangkal azimat tadi lah. Memberi manfaat dan mudarat. Padahal yang memberi manfaat dan mudarat adalah Allah. Ustaz, orang ni ngucap, memang dia ngucap, tapi kalimah syahadah ni kita jangan jadi murjiah. Murjiah ni selama mengucap kamu Islam, tidak ada yang boleh merosakkan Islam kamu. Amalan ni tidak ada apa kaitan dengan i'tiqad. Akidah di Islam, buatlah amalan apa pun tak ada kaitan dengan iman.
Itu kefahaman siapa? Murji'ah, Syahir. Okey? Itu adalah kefahaman Murji'ah. Yang mana amalan ni tak ada kaitan pun dengan i'tiqad, iman. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah tidak. Kalau seorang tu mengucap sekalipun amalan dia adalah amalan musyrik, syirik, maka dia boleh terkeluar daripada agama. Amalan boleh membatalkan syahadah. Ada amalan yang membatalkan syahadah. Jadi bahayanya syirik besar ni sebab ni tadi. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah Taala kata tidak ada yang boleh menolong mereka, sesiapa pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berjumpa Allah dalam keadaan mensyirikkannya dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Nabi kata. Sebab tu kita kata ambillah akidahmu dari Quran. Quran yang pesan jangan buat syirik. Quran yang pesan jangan bergantung harap dengan selain Allah. Mari di para pendakwah ataupun orang-orang yang dianggap pendakwah zaman ni, tak apa, benda ni pun bagus juga, boleh. Ni tok syekh kita dulu buat. Pertama tok syekh mana hak buat tu? Imam Syafi'i ada tak ada? Imam Ahmad ada tak ada? Imam Malik ada. Lepas tu mu kata mu mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ada tak mazhab capal ni? Tak ada. Tak usah kata Imam Syafi'i. Tok guru pondok kita dulu pun tak ada. Dia capal ni baru mari 10 tahun pak kita ni 10 tahun je. Saya balik Madinah dulu tahun 2005. Tak ada lagi. 2010 tak ada lagi. Dia baru muncul di Malaysia lah, di Malaysia. Dulu golongan hak kuat capal ni golongan Berelui. Dan Berelui ni kita kena ingat i'tiqad mereka, cuba baca gak i'tiqad dia. I'tiqad dia pada Rasulullah ni memang melampau. Dia sampai kata, Nabi Muhammad ni lah yang memiliki kun fayakun tu duduk pada Nabi Muhammad. Kun fayakun tu duduk pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni bukan manusia, dia unsur cahaya. Tu Nabi Muhammad tu. I'tiqad dia pelik-pelik. Bacalah tuan-tuan. Kita ni nak suruh orang kembali kepada Allah, kempen orang kembali kepada Allah. Lari tinggalkan kesyirikan. Tapi itulah cabaran kita di akhir zaman ni. Pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada Allah dianggap sesat. Pendakwah-pendakwah yang kata tak apalah benda tu okey boleh berlaku, yang tu dianggap moderate, boleh berlaku, moderate. Kita yang kata tak boleh ni ekstremis. Ekstrim tak ekstrim, kita menjaga akidah kita. Kalau kita tengok singa jaga anak dia dahsyat, maka kita jaga agama kita patut lebih dahsyat daripada singa. Jadilah singa-singa Allah yang menjaga akidah umat Islam, yang menjadi benteng akidah umat daripada terjebak ke dalam kesyirikan. Musuh-musuh tu mari semua. Syaitan berusaha untuk mensyirikkan manusia. Dia kalau boleh, syaitan ni, manusia boleh berbuat syirik, yang tu bull's eye dia panggil. Kalau nembak, kena point hak tengah sekali. Dia tipu manusia berzina, mencuri, gapo gitu gini, hebat dah. Tapi kalau membuat, aku boleh manusia tu syirik kepada Allah. Oh, yang tu bull's eye. Baik, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Hal yanfa'ul ma'amalu ma'asyirki. Apakah amalan yang disertai kesyirikan dapat bermanfaat? Maknanya memberi manfaat kepada kita. Kita beramal atau orang tu beramal dalam keadaan mensyirikkan Allah. Ada faedah tak amalan itu? Macam kita kata orang kafir sedekah 1 juta, 1 bilion. Ada faedah tak amalan tu pada dia? Okay. Ataupun dia tolong orang susah, orang bantu. Ada faedah tak? Dia syirik kepada Allah. Ada faedah tak untuk dia?
Baik. Kita tak nak kita kata maksud bahasa kita. Takkanlah Allah Ta'ala tu nak sia-siakan amalan macam tu. Sekarang ni jawapan kita bukan kita. Jangan kita ni pandai-pandai buat jawapan untuk Allah. Ada setengah orang tu dia tolong jawab. Takkanlah orang tu baik. Takkanlah masuk neraka. Kan? Dia rasa benda tu tak logik. Dia buat skrip untuk Allah. Tak apa, nanti sampai ayat akhirat Allah ampunkanlah dosa dia. Dia tolong buat skrip untuk Allah. Sedangkan Allah dah bagi tahu dah awal-awal. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, nescaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Dalam surah Al-Furqan Allah Ta'ala sebut wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami dahulu kami hadapkan kepada mereka, bentangkan kepada mereka apa yang mereka amal dulu. Kamu buat macam ni, macam ni, macam ni. Faja'alnahu haba'an manthura. Lalu kami jadikan dia seperti debu-debu yang berterbangan. Tak ada makna, tak ada apa. Tuan-tuan tengok seperti debu berterbangan macam mana? Kita kan kalau kita tengok cerita gapo dah, kalau hak jenis gambar dia akan jadi macam debu semua. Cerita Upin Ipin, Ejen Ali pun, Ejen Ali the movie pun lagu tu juga. Bila kita ada gambar image, lepas tu dia akan hilang, dia akan pecah berdebu. Gambaran manusia bila sebut jadi debu ni hilang. Avengers. Cerita Avengers. Bila jadi debu ni hilang. Avengers kau saya tengok Ejen Ali ya, Ejen Ali kan. Dia hilang Ejen Ali the movie. Mak dia hilang tu. Mak dia hilang. Kita tengok anak-anak tengok juga dah. Tapi nak sebutnya bila haba'an manthura jadi debu yang berterbangan ni maknanya sia-sia. Benda tu tak ada. Jadi Allah yang kata. Okey? Allah yang kata la in asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, hilang lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Tak ada apa, hilang. So kita nak kata apa? Kalau tuan-tuan, kalau ikut selera kita lah, kita sayang ke orang kafir tu, siapa pun ikat kita kata, kesiannya kat dia. Nakkanlah nantilah mudah-mudahan Allah Ta'ala boleh masuk syurga. Dia juga. Tuan-tuan, sayang kita kepada orang kafir tak sama dengan sayang Nabi kepada Abu Talib. Tara Abu Talib tu, orang Nabi paling sayang menangis, tak boleh masuk syurga juga. Takkan orang lain boleh masuk syurga lebih daripada Abu Talib? Mustahil. Jadi sebab tu dosa syirik ni bahaya. Bahaya dosa syirik. Okay? Allah Ta'ala akan, bukan syirik tu sahaja yang terbatal. Semua amalan dia sebelum tu terbatal. Semua. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana aghna syuraka'i 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkuh. Akulah zat yang paling tidak memerlukan sekutu, kata Allah. Siapa saja yang mengamalkan suatu amalan yang dia menjadikan selain aku sebagai sekutu denganku dalam amalan tersebut, aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau membuat kepada selain Allah, musyirikkan, mu ambil ke dia, ambil ke dia. Allah tak nak. Allah tak nak amalan yang tiba-tiba ada sekutu padanya. Ambil ke dia. Jadi meminta pahala dengan Tuhan yang syirik kali. Patung kebarang minta dengan dia. Akhir sekali, Allah tinggalkan dia. Berarti mereka tidak akan mendapat kebaikan sedikit pun di hari akhirat kelak. Yang inilah bahaya syirik. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dosa maksiat berat dah. Tapi tak boleh nak banding dosa syirik. Dosa maksiat
ada ruang untuk diampunkan dan ada ruang masuk syurga. Dosa syirik tidak ada ruang dan tidak ada peluang untuk masuk syurga, walaupun dia ni orang baik setara mana sekali. Pasal apa? Sebab dia telah buat, kalau dosa maksiat, dia buat maksiat dengan manusia. Ataupun dia buat maksiat kepada Allah, kurang-kurang dia iktiraf Allah tu Tuhan dia. Tapi syirik, dia telah mempersekutukan Allah dan Allah paling murka dengan dosa ni. Okey? Sebab itulah, inilah dosa paling besar, dan sebagai balasan Allah tidak akan terima sesuatu pun amalan daripadanya di hari akhirat kelak. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita habis bab syirik besar. Kita nanti akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang, asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil. Syirik kecil ni bahaya juga. Apa beza syirik besar, syirik kecil? Syirik besar ni jelas nampak dia. Syirik kecil ni tersembunyi, tak berapa nampak. Jadi orang anggap dia ni tak buat syirik, tapi hakikatnya amalan dia tetap juga sia-sia. Boleh? Nanti insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.